Hai, selamat datang ke channel Cikgu Ko. Jadi hari ini kita akan tengok matematik aliran kemahiran tingkatan 5, Part 5. Dan hari ini kita akan fokus kepada faedah simpanan. Jadi sebelum kita sambung, jangan lupa subscribe channel Cikgu Ko, buka lonceng di tepi, like dan share video Cikgu Ko. Oke, faedah simpanan. Apa itu faedah simpanan? Faedah simpanan ialah ganjaran yang diberikan oleh institusi kewangan seperti bank kepada pengimbang. Terdapat dua jenis faedah simpanan, yaitu faedah muda dan faedah compound. Jadi apakah pembezaan faedah muda dan faedah compound? Faedah muda ialah faedah yang dibayar atas simpanan asal sahaja, mengikut kadar serta tempoh masa tertentu. Maksudnya faedah muda ini diberi berdasarkan modal simpanan yang pertama itu okey. Tetapi bagi faedah compound ialah faedah yang diterima daripada simpanan asal dan faedah yang dikumpul daripada tempoh penyimpanan sebelumnya. Ini maksudnya faedah diberi ialah berdasarkan modal pertama dan faedah yang telah dikumpul sebelumnya. Maksudnya termasuk faedah yang dikumpul, yaitu faedah compound. Faedah muda ialah tidak termasuk faedah yang dikumpul itu. Dia ialah berdasarkan modal simpanan yang pertama itu. Seterusnya, faedah muda. Kita tengok faedah muda dulu. Faedah yang diperoleh akan dipengaruhi oleh kadar faedah, yaitu semakin tinggi kadar faedah setahun, semakin tinggi nilai bulanan simpanan itu. Ingat kadar faedah di sini biasa kita tengok ialah tahunan, okey, tahunan. Dan faktor yang kedua akan mempengaruhi faedah yang kamu diterima ialah tempoh penyimpanan. Semakin lama kamu simpan, semakin tinggi nilai bulanan yang diperoleh. Ini lumus bagi faedah muda mesti hafal, yaitu I sama dengan PRT. Apa maksudnya I, apa maksudnya P, apa maksudnya R, apa maksudnya T di sini? Jadi I huruf besar, ingat huruf besar ini ialah dimasukkan faedah. Maksudnya faedah yang kamu terima, okey. P di sini merujuk kepada prinsipal, yaitu modal asal yang kamu simpan itu, okey, modal simpanan yang kamu simpan itu. R di sini bermaksudnya kadar faedah. Ingat, tadi saya sudah cakap kadar faedah di sini ialah rujuk kepada tahunan. Unit bagi kadar faedah ialah ratus, tapi semasa kamu buat pengiraan, kamu mesti tukar kepada pecahan ataupun perpuluhan. Okey, kalau pecahan maksudnya dia kena bahagi dengan 100. T ialah masa yang kamu simpan dan unit dia ialah dalam tahun. Ingat, unit masa ialah dalam tahun. Jadi cikgu di sini beri satu contoh yang simple okey, untuk macam mana kira okey faedah muda di sini yang tidak pakai rumus okey, menunjukkan macam mana kira okey. Jadi faedah muda, okey, jadi kita kira 5 tahun 5 tahunnya itu tahun ke-6 kamu boleh dapat berapa nilai bulanan okey. Jadi modal simpanan pada awal, okey, jadi cikgu letak 10,000, kadar faedah ialah 5%. Okey, untuk ke 5 tahun okey. Jadi maksudnya berapa faedah yang boleh dapat? Jadi kamu boleh kira di sini maksudnya 10,000 taruh simbol bintang ini maksudnya taruh, okey, taruh dengan 5% dan jangan lupa mesti bahagi 100 lagi okey, per 100. Okey, faedah yang akan diterima pada tahun pertama ialah RM500. Jadi faedah yang diterima ini RM500 campur lagi modal simpanan tahun pertama kamu. Jadi jumlah dia ialah 10,500 maksudnya jumlah bulanan yang kamu akan dapat ialah 10,500. Boleh faham? Jadi jumlah bulanan kamu pada tahun pertama kamu tidak keluar, contoh kamu tidak keluar dari bank jadi kamu masih simpan dalam bank. Maksudnya jumlah ini akan dibawa kepada tahun yang kedua. Maksudnya tahun yang kedua jumlah simpanan kamu akan menjadi 10,500. Boleh faham? Dan sama juga pada tahun yang kedua kadar faedah kamu ialah 5%. Jadi berapa faedah tahun kedua? Ingat kadar faedah pada tahun yang kedua ini taruh dengan tahun pertama itu. Maksudnya masih taruh dengan simpanan tahun pertama itu. Bukan tahun yang kedua, sebab ini ialah contoh pengiraan bagi faedah muda. Boleh faham? Maksudnya dia masih kekal 500. Sebab dia sama dengan tahun pertama taruh dengan jumlah simpanan tahun pertama kamu. Bukan tahun kedua.
Jadi faedah yang kamu dapat untuk tahun yang kedua campur lagi simpanan yang kamu tahun kedua itu yaitu 10.500. Jadi jawaban kamu ialah 11.000, betul? Lepas itu 11.000 tahun kedua kamu pun tidak keluar lagi. Belum keluar lagi ya dari bank, jadi maksudnya simpanan ini akan bawa kepada tahun yang ketiga. Oke, 11.000 Jadi tahun ketiga punya kadar faedah masih sama 5%. Dan ingat kadar faedah ini masih terhadap pada modal simpanan tahun pertama kamu yaitu RM500 lagi yang sama. Jadi campur kaedah ini yang kamu terima pada tahun ketiga, campur lagi simpanan pada tahun ketiga kamu, jadi kamu akan dapat 11.500 untuk tahun yang ketiga. Dan kamu masih terus simpan dalam bank, tidak keluarkan, jadi maksudnya amal simpanan ini kamu masih akan terus bawa ke tahun yang keempat. Jadi faedah kamu masih sama taruh dengan modal simpanan tahun pertama. Jadi maksudnya faedah yang sama masih dapatlah untuk tahun keempat, jadi RM500. Campur lagi jumlah simpanan yang tahun keempat itu. Jadi jumlah bulanan bagi tahun keempat ialah 12.000, oke? Jadi sama juga tidak keluarkan, jadi maksudnya simpanan kamu akan terus bawa ke tahun yang kelima. Jadi 12.000, oke? Sama juga faedah yang dikira pada tahun kelima masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu taruh dengan modal simpanan tahun pertama, oke? 500. Jumlah bulanan bagi tahun kelima, maksudnya jumlah bulanan yang kamu akan terima lah pada akhir bulan tahun kelima ialah RM12.500. Jadi ini maksudnya pada akhir selepas 5 tahun, jadi uang yang kamu akan terima ialah RM12.500. Jadi sekarang kita coba kira jumlah faedah yang kamu terima selepas 5 tahun. Jadi jika letak di sini ya, simple ialah I ya, oke. Jadi maksudnya kamu campur lah, oke, jumlah faedah pada kelima 5 tahun ini, betul? 500, 500, 500, 500 dan RM500. Kamu boleh tulis di sini ya, oke. Dari sini terus tambah ke sini ya. Oke, tambah ke 55 ini faedah dia. Jawabannya adalah 2.500, oke. Maksudnya jumlah faedah pada kelima 5 tahun ini yang kamu terima ialah 2.500. Dan kamu pun boleh guna kalkulator kira sendiri lah, oke. Dan macam mana kalau kita guna itu rumus yang tadi kita belajar, oke. Masih ingat rumus tadi itu I sama dengan PRT, betul? I ialah jumlah faedah yang kamu terima, P ialah modal simpanan untuk tahun pertama, R ialah kadar faedah, dan T ialah masa yang kamu simpan itu dalam unit tahun. Jadi kamu boleh kira di sini lah, oke. Jadi modal pertama, oke, 10.000 kan, betul? Taruh dengan kadar faedah yaitu 5%. Dan ingat 5% ini kamu boleh tukar menjadi 0.05. Oke. Kenapa? Cikgu tulis di sinilah, oke. 5% kan, 5% kamu boleh tulis menjadi ini 5/100, betul? Dan apabila kamu tekan kalkulator, jawaban dia akan beri 0.05. Oke, jadi cikgulah dapat jawaban kadar faedah ialah 0.05. Belum habis, jadi maksudnya 10.000 tadi ya 10.000 taruh dengan 0.05. Oke, kadar faedah. Dan berapa lama dia simpan? 5 tahun, betul? Jadi taruh dengan 5, oke. Ini jawaban. Oke, ada nampak jawaban mereka, tengok sama kan? 2.500. Itulah sebabnya kenapa kita nak pakai rumus. Sebab rumus dia lebih senang. Asalkan maklumat kamu ada, kamu boleh terus kira. Kalau kamu tidak pakai rumus, jadi terpaksa kamu kira ini satu demi satu. Setiap tahun demi setiap tahun untuk mendapat jawabannya. Jadi langkah seperti ini memang lebih susah sikit dan lebih membajukan masa kamu lah, oke? Jadi sekarang kita tengok contoh 1. Kuanco menyimpan sebanyak 10.000. Jadi kata kunci pertama, 10.000 dia simpan di sebuah bank dengan kadar faedah 2% untuk setahun. Berapakah faedah yang akan diperoleh Kuanco selepas 2 tahun? Jadi kata kunci adalah 3 inilah. Jadi ini 10.000 ialah P, betul? Oke, 2% ini ialah A, betul? Dan 2 tahun ini ialah T. Jadi biasanya kamu jawab soalan, jadi mesti tahu
mana kata kunci dia kamu mesti tahu lah, oke? Jadi ingat, oke, A ialah 2% kan, jadi mesti apabila semasa buat pengiraan mesti bahagi dengan 100 ataupun letak nombor perpuluhan iaitu 0.02, oke? Oke, pecahan pun boleh, nombor perpuluhan pun boleh asalkan jangan peratus Peratus ialah unit dia, semasa dia tulis A itu dalam unit peratus Jadi sini dia ada tis matematik, kamu boleh tengok lah, oke? Kadar diberi dalam peratus, oke, seperti saya cakap, unit bagi kadar ialah peratus maka dalam pengiraan kadar perlu ditukar menjadi per 100. Maksudnya mesti bahagi 100 seperti saya cakap, ataupun kamu tukar jadi perpuluhan 0.02 pun boleh Pastikan masa adalah dalam tahun. Ingat masa seperti tadi cikgu cakap mesti dalam unit tahun. Jika masa diberi dalam bulan, maka masa itu perlu dibahagi dengan 12. Okey, ingat kalau soalan beri masa itu ialah dalam bulan, ingat mesti bahagi dengan 12. Kenapa mesti bahagi dengan 12? Sebab setahun ada 12 bulan. Boleh faham? Jadi pengiraan di sini pakai rumus okey. I sama dengan PRT. Jadi P jadi ganti dengan 10,000 yang tadi cikgu sudah cakap. Jadi A untuk kadar faedah jadi 2/100 dan masa tahun, okey, 2 tahun jadi taruh dengan 2, jadi tekan kalkulator, jawapan sudah keluar, okey, 400. Okey, seterusnya contoh 2. Cek Punita menyimpan sebanyak RM6,000, jadi kata kunci pertama sudah keluar, okey, RM6,000 di sebuah bank dengan kadar faedah 3% setahun. Hitung jumlah faedah yang akan diperoleh Cik Puhida selepas 6 bulan, okey. Jadi soalan ialah kira I betul, jumlah faedah, okey. Nak kira ke I. Lepas tu 6,000 ini ialah maklumat apa? P betul, maksudnya modal simpanan okey. Dan 3% setahun ini ialah R, okey. Dan 6 bulan ini ialah T, masa. Dan ingat tadi soal cakap kalau dia beri masa dalam bulan, jadi jangan lupa mesti bahagi dengan 12, okey, sebab setahun ialah 12 bulan. Pakai rumus yang sama, I sama PRT, jadi P letak di sini 6,000, taruh dengan 3/100 jadi, ataupun kosong. Kalau kamu letak 0.03 pun boleh lah, okey. Sebab 3% adalah sama dengan 0.03. Jadi taruh dengan 6/12. Tadi soal cakap 6 bulan, kalau masa dia beri bulan, mesti bahagi dengan 12 lagi tekan kalkulator, dia jawapan ialah RM90 Jadi seterusnya kita tengok contoh 3. Encik Kani menyimpan sebanyak RM9,000. Maksud ini P betul, RM9,000 di sebuah bank dan kadar faedah 2% setahun. Maksudnya ini adalah R betul. Hitung jumlah simpanan yang akan diperoleh Encik Kani selepas A 3 tahun. Maksudnya T dan B 4 tahun. Ini juga T. Maksudnya dia ada 2 masa, satu ialah 3 tahun, satu ialah 4 tahun. Buat kesimpulan berdasarkan kesan perubahan tempoh simpanan terhadap faedah muda. Okey, faedah muda yang kamu akan terima semasa 3 tahun dengan 4 tahun. Jadi buat bandingan. Okey, jadi rumusan masih pakai sama, iaitu I sama dengan PRT. Dan P ialah prinsipal kamu 9,000. Dan A ialah kadar faedah kamu 2/100 ataupun kamu boleh letak 0.02, okey. Taruh dengan masa 3 tahun, jadi ini adalah faedah yang kamu terima lah, okey. Dan soalan minta apa? Soalan minta jumlah simpanan yang akan diperoleh, betul? Jumlah simpanan maksudnya di sini ialah faedah dengan modal simpanan kamu campur bersama. Jadi maksud dia ialah jumlah simpanan pada akhir tahun ketiga, jadi 9,000 iaitu modal simpanan asal kamu campur dengan faedah yang kamu akan terima iaitu RM540. Jadi kamu boleh tekan kalkulator, jawapan sudah keluar lah, okey. RM9,540. Ini maksud dia. Jadi macam mana 4 tahun seperti tadi cakap, rumus masih pakai sama, I sama dengan PRT dan P ialah prinsipal kamu 9,000. A masih sama 2/100 dan hanya tahun masa di sini kamu tukar jadi 4. Tadi kamu pakai 3 kan, sebab tadi kamu simpan 3 tahun jadi sekarang kamu pakai 4, okey. Sebab simpan 4 tahun, jadi tekan kalkulator, jadi jawapan sudah keluar RM720. Jadi sama saja cari jumlah simpanan pada akhir tahun keempat
Jadi modal simpanan asal kamu campur dengan faedah yang kamu akan terima. Jadi tekan kalkulator, jadi jawapan akhir ialah RM9.720. Okey. Nampak ada pembezaan, memang ada pembezaan kan? Ada nampak? Maksudnya semakin lama kamu simpan, memang faedah yang kamu terima adalah semakin banyaklah. Jadi tengok modal simpanan masih kekal sama RM9.000. Hanya faedah yang kamu terima adalah tidak sama. Semakin lama simpan, semakin banyak faedah yang kamu akan terima. Mengibatkan nilai ya, bulanan kamu adalah tidak sama. Okey. Jadi apakah kesimpulan kamu boleh buat? Jadi kamu buat bandingan ini. Beza jumlah faedah ialah RM720 tolak dengan RM540. Jadi beza ialah RM180. You tengok hanya 1 tahun saja dia sudah beza RM180. Okey. Didapati semakin lama tempoh penyimpanan, semakin tinggi jumlah faedah yang diperoleh, jumlah akhir simpanan juga bertambah. Jadi inilah kesimpulan yang kamu boleh buat untuk soalan contoh 3 ini. Seterusnya kita tengok contoh 4. Puan Solina menyimpan sebanyak RM6.000 di sebuah bank. Maksudnya 6.000 ini ialah P, betul? Berapakah jumlah simpanan? Okey, jumlah simpanan maksudnya dia soalan nak kamu cari jumlah simpanan. Apa maksudnya jumlah simpanan di sini? Cikgu tadi sudah cakap, jumlah simpanan ini adalah termasuk modal simpanan kamu campur dengan faedah yang kamu terima. Okey. Selepas 1 tahun jadi ini adalah T, betul? T ialah 1 selepas 1 tahun. Jika kadar faedah yang diterima ialah A 4% setahun dan B 5% setahun. Maksudnya A di sini tidak sama. Okey, satu ialah 4% setahun dan satu ialah 5% setahun. Jadi soalan dia ialah kadar faedah terhadap jumlah simpanan akhir tahun. Jadi maksudnya kamu pun kena buat bandingan lah. Jadi memang kalau ikut pengetahuan kamu, memang kadar faedah semakin tinggi, memang jumlah faedah yang kamu terima juga adalah semakin banyak lah. Okey, jadi inilah pengetahuan kamu lah. Okey, jadi macam mana kira? Jadi masih pakai rumus yang sama. I sama dengan PRT, hanya sekarang kadar faedah tidak sama dan P dengan T adalah sama. Maksudnya prinsip dengan masa adalah sama. Jadi P ialah 6.000, taruh dengan 4/100 ataupun 0.04 pun boleh lah. Jadi taruh dengan 1 tahun. Jadi maksudnya jumlah faedah yang kamu terima ialah RM240. Dan jangan lupa soalan minta ialah jumlah simpanan. Maksudnya faedah kamu mesti campur dengan modal simpanan kamu. Tekan kalkulator, jawapan yang kamu dapat ialah RM6.240. Jadi seterusnya kita tengok B ya. B ialah 5%. Betul? 5%. Jadi masih pakai rumus yang sama. I sama PRT. P tadi ialah 6.000. Taruh dengan kadar faedah 5/100. Taruh dengan tahun 1 tahun, jadi taruh dengan 1. Dan selepas kamu tekan kalkulator, kamu dapati bahawa faedah yang kamu terima ialah RM300. Dan jawab soalan dengan jumlah simpanan, betul? Jadi jumlah simpanan faedah campur dengan modal simpanan asal kamu iaitu RM6.000. Jumlah ialah yang kamu akan terima pada akhir tahun ialah RM6.300. Ada pembezaan? Memang ada pembezaan, betul? Jadi beza jumlah faedah ialah RM300 tolak dengan RM240. Jadi beza ialah RM60. Jadi tengok dia hanya beza 1%. Tapi pembezaan faedah yang kamu akan terima ialah RM60. Bagi prinsip yang sama, apabila kadar faedah bertambah, maka jumlah simpanan akhir tahun pun bertambah. Ini ialah kesimpulan kamu lah, okey? Jadi video ini sampai sini saja. Jadi kalau kamu suka video Cikgu Ko, boleh subscribe channel Cikgu Ko. Bukan lonceng di tepi, like dan share video Cikgu Ko. Jadi kita jumpa lagi pada video yang seterusnya, yaitu faedah compound. Jadi bye bye.